Okey, seterusnya soalan yang kedua yang diajukan kepada doktor berbunyi berdasarkan fakta yang doktor bentang ni, boleh tak kita kata Salafi Wahabi ini masih Islam tetapi terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keseluruhannya dari aspek akidah, syariah dan akhlak, atau mungkin bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah pada aspek tajsim dan takfir sahaja? Kalau kita cerita tentang Wahabi, sebenarnya fatwa-fatwa semua dah ada. Kat Malaysia dah banyak dah fatwa. Fatwa dunia lagi lah banyak. Ni fatwa. Tak boleh tengok ni kitab ni. Al-Kawashiful Jaliyah fi Radi' 'ala al-Wahabiyah. Oleh Dr. Ibrahim Sya'ban Mursyidi Al-Azhari. Dalam ni contoh dia penuh, dia bagi contoh-contoh takfir Wahabi dan sebagainya, akidah Wahabi. Ini juga Profesor Dr. Ali Miqdadi Al-Hatimi, I'lamul Bariyah bi ba'dil bid'ahil aqadiyah allati ibtada'ah mudda'us salafiyah. Jadi siapa yang faham dan kenal Wahabi dan tahu fatwa-fatwa ulama, memang jelas mereka memang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma sebahagian masyarakat, cuma saya tengok penggunaan istilah Wahabi ni kadang-kadang ada masanya terlalu longgar. Maksudnya ialah kadang-kadang bab-bab furu' fiqhiyah, orang tu akidah dia mungkin okey ataupun ialah kita tak tahu, tapi maknanya dihukumkan Wahabi tu atas dasar perkara furu'. Jadi sebab tu kadang-kadang minta maaf saya sebut, ada sebahagian ustaz-ustaz, bahkan orang agama yang masyhur sekalipun di luar sana, dia tak faham tentang isu Wahabi dia soal akidah. Jadi dia pun kata isu Wahabi ni furu'. Tak, kalau kita tengok ulama memberi penekanan pada isu akidah. Furu' tak akan mengeluarkan kita daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dengan akidah-akidah mengkafirkan, sebab Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia nikmat dia tak akan saling kafir mengkafir. Tu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau ada dua golongan yang saling kafir mengkafir ataupun sesat menyesatkan, dia salah satu bukan Ahli Sunnah ataupun dua-dua bukan Ahli Sunnah. Tak mungkin Ahli Sunnah dengan Ahli Sunnah tapi sesat menyesatkan, tak boleh. Ahli Sunnah nikmat ni bersatu. Jadi berdasarkan fatwa memang jelas Wahabi terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun sebahagiannya menggunakan lafaz yang berbeza. Ada yang kata bercanggah, ada yang menyalahi, ada yang begini. Dan memang kita tahu ada golongan-golongan agamawan yang pro Wahabi cuba nak mengatakan dia sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kita kata ginilah, kamu tengok usul dia. Fatwa-fatwa memang dah banyak. Kalau kita tengok fatwa dia daripada Johor, daripada Negeri Sembilan, dari Perak, Pahang, Kedah, menunjukkan ciri-ciri Wahabi, apa yang bertentangan pada usul, apa yang bertentangan pada fiqh, apa yang bertentangan pada tasawuf dan sebagainya. Dan baru ni resolusi di deklarasi Ipoh di Kedah, di Ipoh baru ni jelas mengatakan Wahabi terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan apabila mereka membawa akidah mengkafirkan umat Islam dan tajsim, inilah dua asas paling besar yang menyebabkan mereka terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kita memang tidak, kita Ahli Sunnah Jamaah ni, dia takfir ni ada dua bentuk. Satu bentuk nauk, kita kata akidah begini kufur, akidah begini kufur, akidah begini kufur. Okey, akidah begini sesat. Yang kedua takfir muayyan, kita sebut fulan akidahnya begini, fulan golongan ini. Itu bab lain, itu menghukum atas individu secara tertentu. Itu dia panggil hukum atas muayyan. Ini hak qadhi. Ini hak qadhi. Bukan kamu pelajar Usuluddin, bukan hak kamu. Kita menyebut siapa yang akidah macam ni terkeluar daripada Ahli Sunnah. Siapa yang akidah macam ni terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita memang Ahli Sunnah wal Jamaah yang ciri Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mudah nak mengkafirkan orang. Ulama kata sampai kalau ada 99 sebab kita boleh kata dia kufur, satu sebab je kita boleh kata dia Islam. Kita pegang pada satu sebab tu. Sebab kita takkan mudah mengkafirkan, sebab takut. Kita ni orang yang sangat takut mengeluarkan orang daripada Islam. Tetapi yang batil itu perlu disebut sebagai kebatilan. Jadi kalau nak hukum secara direct atas individu, perlu kepada hukum daripada qadhi, dan dia perlu datang mempertahankan diri dan sebagainya. Tapi golongan ni selamba-selamba je mengkafirkan ulama-ulama terdahulu, mengkafirkan. Yang kita dah tengok tadi bagaimana mereka mengkafirkan orang yang masih hidup. Jadi memang jelas dengan akidah fatwa-fatwa yang telah disebutkan itu boleh pada masa akan datang boleh. Saya nak buka tapi takut lambat. Saya dah himpunkan fatwa-fatwa di Malaysia berkenaan Wahabi, menunjukkan bahawa memang mereka terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Bercanggah tu, menyalahi tu terkeluar dah tu. Tapi mereka muslimin. Dan yang kita kata itu yang kalau bercanggah pada usul-usul akidah.
utamanya tentang takfir dan tajsim. Waliyahzubillah. Jadi kadang-kadang ada orang dia tak sedar dia telah terkeluar daripada sunnah jamaah. Contohnya dia iktikad Tuhan tu ada tangan, ada muka, ada kaki. Dengan iktikad begitu dah terkeluar daripada sunnah jamaah dah. Walaupun dia kata saya tak tahu tangan Tuhan macam mana, tak, kamu telah menggunakan kalimah bahasa Melayu yang bukan bahasa Quran dan sunnah yang jelas menunjukkan kepada makna anggota. Jadi bila kamu telah jelas menggunakan makna anggota, itu dalam bahasa Arab, a'dha, dan fatwa banyak sebut siapa kata Tuhan ada a'dha terkeluar daripada ahli sunnah jamaah. Itu jelas. Wahabi pun takut-takut nak sebut a'dha. Makna anggota, tapi sebab tu kita kena faham dalam bab mutasyabihat ni, bila berlaku terjemahan, itu bahaya. Sebab takut-takut terjemahan tu terjemahan yang menuruti kaedah tajsim. Itu yang kena faham tu. Jadi perlu pengajian para penuntut ilmu usuluddin perlu faham dengan dakik. Sebenarnya kalau pengalaman saya bidang syariah, muamalat, bagi saya sebenarnya bidang akidah ni lagi dakik, lagi rumit. Sebab dia perbezaan dia adalah fil adhan, pada pemikiran. Kalau fiqh senang, fiqh kita tahu perbezaan dia nampak zahir, perbezaannya kebanyakan adalah perbezaan zahir. Ada juga perbezaan yang berbentuk qalbiyah, niat dan sebagainya. Tapi dalam perbahasan akidah, perbezaan adalah i'tiqadiyah, afkar, minda, adhan. Jadi sebab tu dia benda yang halus. Bila benda yang halus perlu kepada penelitian yang teliti. Jadi sebab tu orang usuluddin tak boleh belajar main-main. Sila ajar sesat orang. Sila ajar sesat orang, jangan main-main. Kamu bidang usuluddin ni. Jadi insyaAllah itu jawapan saya lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada doktor kerana sudi menjawab soalan yang telah diberikan.